وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi, iaitu suatu kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan zikir-zikir dan doa-doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah, betul tak? Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل wasu'il kibar, bukan wasau. Buku hamba ni ditulis wasau, bukan wasau. Wasu, sing bagi depan. Wasu'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Wa idza asbaha qala dhalika aidan asbahna wa asbahal mulku lillah. Artinya, pada petang hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi Rasulullah, betul dah kita kan ke salah? Betul dah. Takut salah je. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk waktu petang, antara zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca adalah zikir yang kita bincang ni, iaitu Rasul kata mana? Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka sebab itulah disunatkan kita baca ketika petang hari dengan zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ni. Maksud amsayna wa amsal mulku lillah, kami melewati petang sebagaimana kerajaan Allah melewati petang. Dia tak makna lagu tu. Amsayna, kami memasuki di dalam waktu petang, dan begitu juga kerajaan Allah Subhanahu wa taala memasuki di dalam waktu petang. Dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Perawi berkata, aku kira dengan bacaan tersebut beliau menyertakan bacaannya. Jadi perawi yang meriwayatkan hadis ni menceritakan bahawasanya ada penambahan lagi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca pada petang hari,
iaitu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Maksudnya baginya, yakni bagi Allah segala kerajaan dan baginya Allah segala kepujian. Dia, yakni Allah, maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Tuhanku, maksudnya wahai Tuhanku, ya Tuhanku, aku bermohon kepadamu kebaikan yang terdapat pada malam ini dan kebaikan yang terdapat setelahnya, dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan yang terdapat pada malam ini dan kejahatan yang terdapat setelahnya. Tuhanku, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada sifat malas dan buruknya masa tua. Tuhanku, yakni wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada seksa di neraka dan seksa di kubur. Dan di pagi hari beliau juga membaca demikian. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara zikir yang Rasul baca waktu pagi, waktu petang adalah zikir saniyah. Dan makna dia memang cukup comel lah. Yang mana di dalam zikir tersebut ada doa yang kita minta daripada Allah agar Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada kejahatan yang ada pada malam hari dan kejahatan keburukan yang ada setelah daripada malam tersebut. Kita bermohon kepada Allah agar Allah taala bagi kepada kita kebaikan yang ada di dalam malam tersebut dan malam-malam yang selepasnya. Minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat malah. Oh, dang ada mari sifat malah kok. Malah belaka hak wa ibadah pun malah, kerja dunia pun malah, mari sifat malah. Antara benda hak yang ada dalam doa hak yang ada dalam hadis ni adalah tua hak yang maksudnya terlalu lanjut usia, minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Tua hak yang teruk, maksudnya terlalu lanjut usia. Begitu juga minta berlindung kepada Allah daripada azab yang ada di dalam neraka dan azab yang ada di dalam kubur. Nah, cuma perbezaannya adalah kalau petang amsayna wa amsal mulku lillah. Kalau pagi asbahna wa asbahal mulku lillah. Tapi panjang sikit Tapi biar panjanglah, biar panjang, biar baca walaupun sekali. Biar baca dalam seumur hidup walaupun sekali. Benda hak yang kita belajar, benda hak yang Rasul baca. Benda ni bukan wajib. Hukum dia sunat. Tetapi macam pernah kita khabar sebelum daripada ni, bahawasanya setiap amalan dia ada ahli dia. Maka kita beramal walaupun sekali agar kita termasuk dalam ahli kepada amalan tersebut. Ni zikir yang patut kita baca pagi dan petang. Baik. Seterusnya, kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kalau sebut kata hadis ni diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, maka tidak ada lagi pertikaian. Maksudnya hadis ni adalah hadis yang sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang datang, seorang ni maksudnya seorang lelaki. Dalam hadis sebenarnya menyebut seorang lelaki. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang akan terjadi padaku disebabkan seekor kalajengking yang menggigitku malam tadi?" Dia terjemah lagu tu. Okey, tak apa. Sebabnya sebenarnya dalam menterjemahkan hadis ni ada beberapa penafsiran daripada ulama. Yang mana, okey, kita cerita dululah lagu mana ceritanya. Jadi ada seorang lelaki di kalangan sahabat Rasulullah, tidak dijelas nama dia secara tepat, yang mana pada malam tu dia kena ketik di jengking. Kena ketik di jengking. Oh, sakit lah. Kena sengak di jengkingnya, binatang berbisa. Lepas tu dia ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Rasulullah. Maka baginda menjawab. Tengok kata Rasulullah, "Ama law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurraka." Artinya, seandainya pada petang hari engkau membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kalau membaca perkataan ni pada petang hari,
Maksud dia aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang diciptanya, kejahatan apa yang diciptakan oleh Allah. Kalau dibaca perkataan ni pada petang hari, nescaya tidak akan terjadi apa-apa padamu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jadi Abu Hurairah menceritakan kepada kita dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahawasanya di zaman Rasulullah ada seorang lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah. Dia mari jumpa dengan Rasulullah sebab malang tadi bahan dia jeking tak setarap. Bahan dia jeking. Oh sakit bahan dia jeking sama kok dengan bahan dia lipang. Sakit tapi hak demo-demo duduk bandar lain lah. Amba duduk di dalam hutang. Amba duduk dalam hutang. Tempat amba tu nak masuk daripada jalan besar tu 2 km. Bahan kok ladang sawit tau. Orang hak yang duduk di kawasan flat Globila ni, kawasan bandar lah. Ada dok kali jeking pun tak tahu. Baik. Tapi jangan main. Benda tu tak kira bandar dengan darat, tak kira dalam hutang dengan atas bangunan yang ada belaka. Jadi nak ceritanya adalah seorang sahabat Rasulullah kena ketik di kala jeking. Maka dia pergi ngadu kepada Rasulullah, sakit kena benda gini binatang berbisa kan. Maka kata Rasulullah, kalau mu kata pada waktu petang dengan perkataan ni, kalau membaca petang hari membaca perkataan ni, maka tidak ada benda yang dapat memberi mudarat kepadamu pada malam hari. Apa jua binatang yang berbisa tidak dapat memberi mudarat kepadamu. Dalam riwayat yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni riwayat Imam Muslim. Di sana ada riwayat Imam Tirmizi. Yang cuma ada sedikit perbezaan. Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya meriwayatkan hadis yang sama dengan hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Cuma kata Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yumsi 3 marrat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Sesiapa yang pada waktu petang dibaca 3 kali perkataan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu hummatun tilka lailah, lam yadurruhu hummatun tilka lailah. Nescaya mana-mana binatang yang berbisa tidak akan memberi mudarat kepada dia pada malam tersebut. Mana-mana binatang yang berbisa tidak akan memberi mudarat kepada dia. Pakai amal lah. Doa ni pakai amal. Dia bukan maksud dah kena ketik, bukan maksud dah kena ketik. Maksudnya tidak memberi mudarat. Yang pertama mungkin dia ketik kita. Yang keduanya kalau dia ketik sekalipun tidak memberi mudarat. Bukan maksud dah ketik langsung. Tapi kalau dia ketik sekalipun tidak memberi mudarat. Dan kena percaya benda yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana benda ni yang Rasul khabar ni bukan Rasul khabar mengikut seperti yang kita khabar. Kita khabar pakai dapat otak kita je. Ni yang Rasul khabar adalah melalui wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca 3 kali di waktu petang, maka dia akan ataupun dia tidak, binatang yang berbisa, benda-benda yang berbisa tidak dapat memberi mudarat kepada dia. Ketika Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini, lalu tu Imam Tirmizi menceritakan bahawasanya ada seorang perawi hadis ni, seorang ulama yang meriwayatkan hadis ni, nama dia Suhail bin Abi Saleh. Suhail bin Abi Saleh salah seorang daripada perawi yang meriwayatkan hadis ni, dikabarkan kana ahluna ta'allamuha, keluarga kami dia belajar ni perkataan ataupun doa yang Rasul suruh baca, dia belajar. Maka fakanu yaqulunaha kullalailah, setiap malam mereka itu pakat bacalah, anak beranak pakat baca belaka, satu keluarga pakat baca belaka. Ni bagus bagus kita hidup benda ni dalam keluarga kita. Jangan kita hidup tengok handset saja. Ni start daripada anak yang kecil sampai ke anak besar, mak, ayah, tok, toki, semuanya. Hak ni duk bucu tu, hak duk bucu ni, hak ni duk bucu ni. Orang ada macam orang tak ada. Mu duk layan handset, aku duk layan handset. Jadi jangan hanya hidupkan benda tu saja dalam rumah kita. Jadi hidup
kang juga benda yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suhail bin Abi Saleh diajar belaka keluarga dia. Dan keluarga dia sampai masa pakat baca. Pakat baca. Dan yang dia Suhail bin Abi Saleh nak cerita lagu mana? Satu malang tu faludirat jariyatun minhum. Ada seorang budak perempuan daripada keluarga tu kena ketik juga malang tu. Tetapi falam tajid laha waja'a. Tapi dok rasa sakit sikit pun. Tak apalah. Ketik dok rasa sakit sikit tak ada masalah lah. Hak yang tak bohnya duk gelepar. Hak tu hak yang tak bohnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya disebutkan oleh Imam Muslim secara bersambung dengan hadis riwayat Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha demikian. Jadi dalam riwayat Imam Muslim pun ada jugalah. Katanya kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni dengan lafaz a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq thalatha lam yadurruhu syai'. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang diciptakannya. Dalam ciptaan Allah ada hak yang baik dan ada yang buruk. Ada hak yang baik dan ada hak yang jahat. Jadi kita minta berlindung kepada Allah daripada kejahatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh amal ni. Bukan payah sangat. Dak berat dak makan macam kat semi pendek je. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cuma nak amal ni ya dak boleh nak bergatur dengan kita. Kau nak amal tiap hari ya kena ngapa. Kalau gatur dengan kita agak maksudnya kalau kita ada boleh baca. Tu pun kalau kita ada cari mana ustaz baca malam tu dak jumpa muka surat pula dak nak baca juga. Ataupun kalau ada jumpa muka surat pun tinggal rumah pula kita duk lain dak ingat nak baca juga. Jadi pendek kata kena ngapa? Kena ngapa. Dia ngapa ni sebenarnya bukanlah payah sebenarnya. Sebenarnya bukan payah. Cuma kena kalau kena teknik kejap aje. Kalau dak kena teknik memanglah lambat lah. Jadi sebelum daripada kita ngapa tu, kita baca dulu, baca tengok, baca kuat. Biar telinga kita dengar benda yang kita baca. Sebab dia ada orang cepat ingat melalui penglihatan, ada orang cepat ingat melalui pendengaran. Maka kita guna dua saluran tersebut. Kita tengok molek, baca kuat. Biar telinga kita dengar. Ni nak ngapa tangan pegang headset, dah dapat jalan. Baca 2-3 kali, last kali setengah jam duk tengok headset. Hak gitu lah masalahnya. Nak ngapa dah, tak mau ngapa. Dah sedap dengar doa ni Selamat daripada binatang berbisa. Allah Taala bagi perlindungan dak dah Dah headset dah tangan. Acu baca 2 kali, teknik masuk, tengok kejap. Dan tengok headset tak nak jadi kejap, ia jadi lama. Ia jadi ralik lain tengok headset ni. Tak sama dengan dia baca kitab, tak sama dengan semayang tengok headset ni. Setengah jam, sejam tak sedar lagi. Sejam dah. Jadi gitu. Jadi kena tok tepi belaka benda-benda yang dapat mengganggu untuk kita hafal. Dia ada teknik sebenarnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tempat tak silap ingat di negara Turki, hamba lupa dah sahabat-sahabat hamba cerita, hamba tak pernah pergi, hamba tak pernah tengok. Dia kata di Turki ke di mana, dia teknik dia ngapa Quran, dia letak dalam satu tempat, dalam satu bilik yang kecil yang semuanya putih belaka. Tak ada benda corok-corok pun tak ada. Tak ada kosong. Supaya dapat fokus sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada corok dia ngapa, comel juga corok ni. Apa tu nak tambah kok tu lah, nak tambah kok ni lah. Tambah-tambah jenis orang puang pula kan. Tengok comel. Nak beli mana kedai ruyah. Kedai ruyah murah kan. Cari hot Shopee hot mahal sikit. Kah lain dah lah. Tak ada ngapa dah lah. Pergi ke lain dah. Asal tujuan nak ngapa, dia fikir kok lain dah. Jadi untuk membantu fokus kepada benda yang nak ngapa, semua dibuat kain putih belaka.
Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah je. Hak yang dah ingat lagi lah. Hak yang ingat dah, alhamdulillah. Hak yang amal dah, satu nikmat. Hak yang dah ingat lagi pakai amal lah. Bukan banyak sangat A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik. Seterusnya kata dia, kami riwayatkan dengan sanad yang sahih dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, perintahkan aku dengan beberapa kalimah yang aku ucapkan pada pagi dan petang hari. Jadi seorang sahabat Rasulullah yang cukup masyhur, Abu Bakar As-Siddiq, memang cukup masyhur. Nama dia adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Nama dia adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Dia Abu Bakar tu bukan nama. Abu Bakar tu dipanggil kunyah, panggilan yang dimulakan dengan lafaz ayah. Dia macam Abu Hurairah, bukan nama. Lama kan kita duk belajar Siar Malang, dah tahu lagi nama Abu Bakar. Abu Bakar bukan nama, tu dia panggil kunyah. Kunyah ni adalah suatu panggilan yang dimulakan dengan lafaz ayah ataupun lafaz mak. Sebagai contoh, Nabi Muhammad, nama dia Muhammad Ahmad, manakala kunyah dia adalah Abul Qasim. Rasulullah kunyah dia Abul Qasim. Abu Hurairah bukan nama. Dan benda ni kita pernah sebut beberapa kali. Abu Hurairah nama dia adalah Abdul Rahman bin Sakhrin, mengikut pandangan hak yang kuat. Berlaku khilaf lah. Siapa lagi? Abu Sa'id Al-Khudri bukan nama. Nama dia adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ummu Salamah isteri Rasulullah bukan nama. Nama dia adalah Hindun. Ummu Habibah bukan nama. Nama dia adalah Ramlah. Tu kita kena faham. Sama juga Abu Bakar As-Siddiq bukan nama. Cuma dia masyhur dengan panggilan begitu. Nama dia sungguhnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ayah dia Abi Quhafah. Ayah dia bukan nama Abi Quhafah, nama ayah dia Uthman. Baik. Jadi seorang sahabat Rasulullah yang cukup masyhur, yang menjadi khalifah Rasulullah selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sahabat yang cukup rapat dengan Rasulullah. Dalam masa yang sama dia adalah bapa mertua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana satu ketika dia bagi jumpa dengan Rasulullah, dia minta daripada Rasulullah suatu amalan. Dia khabar kepada Rasulullah, perintahkan aku dengan beberapa kalimah yang aku ucapkan pada pagi dan petang hari. Dan daripada hadis ini kita dapat faham bahawasanya di antara benda yang disyariatkan dalam agama kita adalah kita jumpa dengan para alim ulama minta amalan. Amalan hak yang boleh kita amal pagi dan petang. Dan orang alim pula ketika orang minta amalan, sebaik-baiknya dia kena bagi amalan hak yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita akan datang kalau orang minta amalan. Pok, kita nak ada tak ayat-ayat apa kita nak beramal sikit ayat-ayat ada tak? Ayat kita nak beramal pagi petang lah supaya kita lebih dekat dengan Allah Taala. Sebab kita rasa jauh sangat. Ni ayat hak yang Rasul ajar. Baik, tapi hak masalahnya minta ayat lain, ayat ngasih hak minta. Tu jadi masalah. Ada tak ustaz ayat-ayat ngasih ustaz? Nak bini seorang lagi. Padahal ustaz pun seorang enggak bini. Nak minta dengan ustaz gitu. Amu kau ayat sungguh ni bukan molok dia tak ayat ngasih. Allah Rabbi macam-macam. Baik. Jadi kalau apabila ada orang minta doa-doa, maka kita bagi, sebaik-baiknya kita bagi doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Abu Bakar minta bacaan-bacaan yang dia boleh amal pagi dan petang. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai' wa malikah, asyhadu an la ilaha illa ant, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih." Qal qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadhta madja'aka. Maksudnya ketika dia minta daripada Rasul amalan hak yang dia boleh amal pagi petang, Rasul kata ucapkanlah, baca ni, Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, ya Allah Tuhan yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara hak yang jelas, fatiras samawati wal ard, Tuhan yang mencipta langit dan bumi,
Rabb kulli syai'in wa malikah, Tuhan kepada setiap sesuatu dan pemilik kepada setiap sesuatu. Asyhadu an la ilaha illa ant, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. A'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan diriku. Wa min syarri syaitani wa syirki, dan daripada kejahatan syaitan dan syirki. Syirki makna rakan kongsi kepada syaitan, geng-geng syaitan. Bagi terjemah pula ada dah terjemahan dia dak sedar sekarang. Ya Allah, zat yang maha mengetahui yang gaib dan nampak, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang jelas, pencipta langit dan bumi, Tuhan dan pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan diriku dan daripada kejahatan syaitan berserta segala gangguannya. Ucapkanlah pada pagi hari daripada kejahatan syaitan dan syiriknya syaitan. Dia terjemah syirik syaitan di sini adalah segala gangguan syaitan. Ucapkanlah pada pagi hari, petang hari dan ketika engkau hendak tidur. Macam mana kita baca jadi petang kita baca sekali, pagi kita baca sekali, nak tidur kita baca sekali. Tapi hak yang masalahnya ramai tidur dengan esek. Hak tu hak yang masalah lah ni. Memang musibah besar sungguh. Tidur dengan esek ramai. Jadi memang duk ingat dah nak baca doa dia, duk layang esek sekejap. Sudah bangun pagi esok esek duk tangang lagi. Allahu Rabbi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni benda hak yang ngambek khabar saat ni, hak yang tidur dengan headset ni benda hak yang cukup teruk lah di zaman kita lah ni. Tapi bukanlah siapakah haram, tak haram pun tidur dengan headset. Cuma maksudnya banyaklah benda-benda hak yang dituntut oleh agama kita tidak mampu buat kalau sekiranya duk tidur dengan headset. Ayah tidur dengan headset, mak tidur dengan headset, anak orang kecil sekali pun tidur dengan headset, anak orang besar sekali pun tidur dengan headset. Habis tidur dengan headset belaka. Leni gitu leni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai sebagai hadis sahih. Seterusnya, kami meriwayatkan seperti lafaz sebelumnya di dalam Sunan Abi Daud daripada riwayat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ajarlah kami kalimah yang dapat kami ucapkan pada pagi hari, petang hari dan ketika kami hendak tidur. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bacaan tersebut dan menambah. Ada penambahan lagi dalam riwayat Imam Abu Daud. Wa an aqtarifa ala nafsi su'a au ajurrahu ila muslim. Maksudnya, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada aku melakukan kejahatan ke atas diriku. Kadang-kadang kita tidak sedar kita melakukan keburukan dan kejahatan kepada diri kita sendiri. Sebenarnya orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan kejahatan, maksiat kepada Allah, dia pada hakikatnya dia telah menzalimi diri dia sendiri. Dia telah melakukan kejahatan kepada diri dia sendiri. Kerana kesusahan daripada maksiat tersebut, diri dia yang perlu kena tanggung. Itu pada hakikatnya. Maka kita minta berlindung kepada Allah daripada kita melakukan kejahatan kepada diri kita sendiri. Dan kadang-kadang perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita, kita tidak sedar bahawasanya ia akan menyebabkan susah kita sendiri. Punca daripada kita tak jaga perkataan, akhirnya berlaku perbalahan. Punca daripada kita tidak jaga perkataan, akhirnya kita telah mengfitnah orang lain. Kan tu kejahatan daripada hak yang kita buat. Kita tak sedar kadang-kadang dengan perkataan kita hak yang kecil sampai ke berlaku perbalahan yang besar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amba baru ni kebetulan ada seorang sahabat. Amba baru kenal juga. Dia ni seorang dia asal tugas di Sabah. Dia tugas di Sabah, tapi amalah ceritalah tentang dia. Lepas tu dia duduk di mana, di Negeri Sembilan rasanya. Dia bukan orang Malaysia. Dia asal orang Malaysia pula, bukan orang Terengganu lah. Dia asal orang Perak rasanya. Orang puang dia orang Negeri Sembilan. Lepas tu kebetulan sebelum PKP dia mari Terengganu. Mari nak cari ketenangan, bawa diri. Baik. Okey, tak apalah. Orang muda lagi. Amba nak ceritakan nak ceritanya. Dia mari sebab dia ada anak apa orang, 2 orang, 3 orang muda lagi.
Sebabnya punca daripada keluarga isteri dia. Isteri dia kira orang anak orang-orang senang lah, anak orang-orang yang ada jawat, tak apalah mana nak cerita benda tu. Cuma kita nak ceritanya, tapi bukan orang terkandung lah. Dia mari saat ni seorang diri. Jadi apabila kena PKP baru ni, dia duduk terkandung, dia nak balik dia. Tapi molek baru. Lepas tu dia pun ceritalah ke hamba. Dia kata punca daripada masalah dia dengan keluarga dia, dengan bini dia adalah keluarga bini dia saat ni ada gangguan. Lepas tu apabila ada gangguan, dia pun mari berubat dengan seorang orang yang pengamal perubatan di Terengganu. Tapi hamba tak cerita siapa. Baik. Lepas daripada tu, hak yang ada lah, hak yang sebelum daripada tu, hak molek-molek lah. Okey, tak apalah, molek jadilah. Hak tak jadi pun ada juga. Lepas tu apabila duduk berubat saat ni tu, orang tu bukan hak yang berubat dia kata ni orang hak yang buat akademi ni bukan orang jauh-jauh sangat. Dia kata bukan orang jauh ni, orang dekat-dekat je ni. Kebetulan kawan ni memang adalah panas barang sikit. Hak kawan ni, hak lelaki ni. Jadi bini dia hak yang pergi sekali dengan keluarga khabar, untuk lelaki apa panas barang. Dia kata, untuk lelaki dia dah pula dah. Siapa ke baloh utuh rumah tangga orang kerana perkataan tersebut. Memang zalim sungguh. Allah Rabbi. Dan berkenalah orang yang berubat tersebut tu. Dia orang panggil dia ustaz, tapi sebenarnya dia tak mengajar-ngajar pun, dia tak ustaz-ustaz pun, ustaz wan dia gitu. Allah Rabbi, kan bahayalah tu. Hak masalah masyarakat kita ni mudah percaya dengan benda-benda ngaruk gitu. Semuanya gagal dalam gelak tu sebenarnya. Duk cerita benda-benda hak gaib, sebenarnya benda tu salah sebenarnya. Allah Rabbi, tapi masalah masyarakat kita percaya benda lagu tu. Hak yang betul dia pegang belaka benda hak yang kedua. Kawang ni tak tahu benda-benda pun. Tak kawang ni dia cerita, hamba pun tak tahu kala benda pun berkenaan dengan benda-benda hak halu-halu ni, benda-benda gini yang tak tahu. Tiba-tiba dia kata kita hak yang dia buat keluarga dia nak bolok harta dan macam-macam. Allah Rabbi, kan dia tengok perkataan hak yang sikit habis, hancur lembu rumah tangga orang, anak ada lagi. Allah Rabbi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena berhati-hati dengan tok bomo temberang set-set Piramli juga Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syirkihi, diriwayatkan dalam dua bentuk. Ia ada perkataan wa min syarri syaitani wa syirki. Dia ada diriwayatkan dalam dua bentuk. Pertama, ini yang paling benar dan masyhur, adalah dengan harakat kasrah pada huruf shin, maksudnya wasyiriki, dan sukun pada huruf silap syiriki pula, syirki pada huruf shin bagi bawah, lepas tu dan sukun ni mati huruf ra jadi wasyirki, yang artinya arah dan tujuan pujuk rayu syaitan yang berupa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tipu daya syaitan yang menyebabkan seorang saat itu boleh jatuh ke dalam syirik. Jadi kita minta berlindung kepada Allah. Yang keduanya wa syarakihi. Jadi wa min syarri syaitan wa syarakihi, dengan harakat fathah pada huruf shin dan ra. Maksudnya ada dua riwayat, wa min syarri syaitani wa syirki, wa min syarri syaitani wa syarakihi. Dia ada dua riwayat yang artinya jerak dan jebakan syaitan. Jadi minta berlindung kepada Allah daripada kejahatan syaitan dan jerak syaitan. Di sana ada jerak, jangan sekali-kali masuk dalam jerak syaitan. Baik, bentuk tunggalnya adalah syarakatun, dengan harakah fathah pada huruf shin dan ra, diakhiri dengan huruf ha. Bukan huruf ha, huruf ha, maksudnya tak marbutah. Okey, wa syarakatin. Jadi pendek kata ada dua riwayat. Yang pertamanya wa min syarri syaitan wa syarakihi. Dia wa min syarri syaitani wa syarakihi yang pertama. Yang keduanya wa min syarri syaitani wa syirki. Kalau syirki syirik lah, kalau syaraki maksudnya jerak syaitan. Jadi menyebabkan kita terjebak di dalam perkara-perkara yang syaitan suka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmizi daripada Uthman bin Affan. Uthman bin Affan adalah seorang sahabat Rasul yang cukup masyhur.
Antara sahabat Rasulullah yang cukup masyhur adalah Uthman bin Affan. Dan yang hebatnya, kalau kita pergi di Madinah, sampai ke sekarang masih lagi ada wakaf Sayyidina Uthman bin Affan. Sampai ke sekarang Sayyidina Uthman bin Affan adalah orang yang kaya, dan dia banyak berinfak fi sabilillah. Kalau kita nilai infak fi sabilillah, dia tak tahu apa puluh juta ataupun mungkin ratusan juta dengan nilai yang sekarang. Siapa? Uthman bin Affan. Dan yang hebatnya, satu tempat, satu kawasan di Madinah yang pernah diinfak oleh Sayyidina Uthman masih lagi ada sekarang dah ni. Tapi wak bangunan lah, wak bangunan. Dia ada sampai ke sekarang dah ni. Baik, cuma dah ingat dah pintu nombor berapa. Tapi jauh jugalah daripada Masjid Nabawi, lebih kurang dalam 1 kilometer ataupun dekat-dekat kalau tak siapa pun. Tapi pintu nombor berapa lupa dah. Baik, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Uthman di antara sahabat yang cukup masyhur, dia termasuk dalam Khulafaur Rasyidun yang menjadi pengganti kepada Umar setelah daripada kewafatan Umar. Dan dia yang hebatnya, dia diberi gelar dengan Dzunnurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Kerana dia menjadi menantu kepada Rasulullah. Dua anak perempuan Rasulullah menjadi isteri dia. Orang hebat tu. Mula win nikah seorang, mati seorang, win nikah pula. Kita kalau sayang kepada natu, kalau sayang sungguh kepada seorang, kalau dia jadi natu kita, tiba-tiba anak puan kita mati, kita sayang sungguh ke dia, kita rela win nikah pula seorang lagi kalau ada anak pula seorang lagi kan. Gitu. Sungguh kita rakyat sungguh. Dan begitulah kedudukan Sayyidina Uthman. Cuba kita faham kenapakah Rasulullah kahwinkan kepada Sayyidina Uthman anak dia seorang, mati anak dia kahwinkan pula sebab dia. Sebab Sayyidina Uthman adalah menantu yang cukup baik. Menantu yang cukup baik. Dan kita kalau seorang tu yang cukup berakhlak apa semua sekali, kalau ia jadi natu kita, mati anak kita kalau ada anak pula nak wi pula dia. Ke tak gitu? Gitulah. Tapi mai hak natun natang kau tu dia ada kau natun natang kan. Tu dapat jalan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak ceritanya, Sayyidina Uthman ni orang yang cukup hebatlah. Baik. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmizi daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin." Sekali lagi, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim 3 marrat lam yadurruhu syai'un. Artinya, tidaklah seorang hamba pada setiap pagi hari atau setiap petang hari dia mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim, dengan nama Allah yang apapun dengan namanya tidak akan membawa mudarat baik di bumi maupun di langit, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dibaca sebanyak 3 kali, kecuali tidak akan ada yang dapat mencelakakannya. Ni terjemahan Indonesia kali ya. Tidak ada hak yang dapat memberi mudarat kepada dia. Ni hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Jadi kata Rasulullah, siapa hak yang baca setiap pagi dan setiap petang sebanyak 3 kali bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'alim, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi mudarat kepada dia. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi mudarat. Allah Rabbi. Rugi orang yang tahu tapi tak baca. Memang cukup rugi. Baca, pakat baca bukan payah sangat. Cuma masa baca dia kesang lebih, dia sebenarnya kesang daripada ataupun bacaan hak yang kita baca dalam zikir, kita nak dapat kesang dia, hak yang lebih kuat adalah kita masa kita baca kita ingat makna. Bukan hanya baca dengan mulut saja, hati lalai. Kita kena baca dengan mulut dan hati kita faham makna. Bismillah, dengan nama Allah alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un, yang tidak memberi mudarat bersama dengan namanya oleh sesuatu. Tidak jadi mudarat
bersama dengan nama Allah oleh sesuatu fil ardi wala fis sama', pada bumi dan tidak juga pada langit. Apabila bersama dengan nama Allah, maka tidak ada sesuatu hak yang dapat memberi mudarat, sama ada di langit ataupun di bumi. Dan dia Allah Ta'ala Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik. Dia gini, la yadurruni, tidak memberi mudarat ada sesuatu. Itu maksud dia. Dengan nama Allah yang mana tidak dapat memberi mudarat, bersama dengan namanya oleh sesuatu yang ada pada langit dan tidak juga yang ada pada bumi. Mana-mana benda yang ada pada langit, benda yang ada pada bumi, dia tidak dapat memberi mudarat bersama dengan nama Allah. Kalau kita bersama dengan nama Allah, ada yang dapat memberi mudarat. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi masa kita baca, kita ingat makna dia, barulah dia kesang dia baru tinggi kesang dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai sebagai hadis hasan lagi sahih. Lafaz tersebut adalah lafaz Tirmizi. Sedangkan pada lafaz Abi Daud ada sedikit berbeza. Lam tusibhu faj'atu bala'in. Warna kita ambil ditulis fakh'atu bala, bukan fakh'ah, faj'ah. Situ faj'ah ke fakh'ah? Faj'ah. Betul faj'ah, sebab kita ambil ditulis kha dak sekarang. Lam tusibhu faj'atu bala'in. Artinya tidak akan tertimpa musibah secara tiba-tiba. Orang yang baca benda ni, dia tidak akan kena musibah yang datang tiba-tiba. Dia tidak akan kena. Dan kita kena percaya, sebab benda ni datang daripada Rasulullah, diriwayat dalam hadis yang sahih. Allahu Rabbi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita amal benda ni, jangan kita niat untuk nak tengok mana. Jangan. Jadi kita amal benda ni dengan hati kita yakin benda yang Rasulullah khabar tu betul. Baik. Dia jin ada hak yang kha juga. Ada hak yang kha juga tu jin. Ada kha. Jin. Dia kena baca lam tusibhu faj'atu bala'in. Yang buku ambil je kha. Baik. Okey, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Thauban radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana haqqan 'ala Allah ta'ala an yurdiyah." Sesiapa pada petang hari mengucapkan raditu billahi rabba. Ni kita masih lagi petang. Boleh kita baca selalu dah. Boleh kita baca lalu dah ni sebab masih lagi petang kita ni. Dalam bahasa Arab dia masih lagi petang. Masih lagi dikirakan masa. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku redha Allah sebagai Tuhan. Raditu billahi rabba, aku redha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku. Wa bil islam dina, aku redha Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, aku redha Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Kalau orang baca benda ni, orang yang baca benda ni kata dia, kecuali benar-benar Allah akan membuatnya puas. Bukan gitu terjemahan dia. Wah, ada terjemahan kita pula. Dia pula kecuali benar-benar Allah Ta'ala akan membuatnya puas. Bukan gitu. Man qala hina yumsi, sesiapa yang berkata pada ketika petang, kana haqqan 'ala Allah Ta'ala an yurdiyahu, adalah sebenar di atas Allah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keredaan kepadanya. Sebenar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keredaan kepadanya. Allah Rabbi. Maksudnya menjadi kewajipan kepada Allah memberi keredaan kepada orang tersebut. Baik. Allah Rabbi. Oh, hebatlah. Nak benda lagi kalau Allah Ta'ala redha. Wa ridwanun minallahi akbar. Keredaan daripada Allah itu adalah lebih besar. Kalau orang tu tidak dapat benda pun atas dunia, tapi dia dapat keredaan Allah, dia dapat segala-galanya. Orang dapat belaka benda atas dunia, dia nak boleh belaka, dia belaka. Tapi dia tidak dapat keredaan Allah, pada hakikatnya dia tidak dapat benda pun. Pada hakikatnya dia tidak dapat benda pun. Rugi orang yang tahu tapi tak baca. Apa kat baca? Mudah je. Raditu billahi rabba wa bil islam dina
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Baik. Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Sa'ad bin Ibnu Mirzaban Abu Sa'ad Al-Baqqal Al-Kufi, hamba Huzaifah bin Yaman. Dia dhaif menurut kesepakatan para ulama. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan lagi sahih, namun gharib dari jalur ini. Mungkin hadis ini sahih pada riwayatnya dari jalur yang lain. Maksudnya ada jalur sanad yang lain yang maksudnya sanad yang sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai dari jalur yang sanad yang lain dengan sanad yang baik daripada seorang pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz tersebut. Dengan demikian dasar kesahihan hadis terjaga. Walhamdulillah, maksudnya hadis ini adalah hadis sahih walaupun ada jalur sanad dia bermasalah, tetapi di sana ada jalur sanad yang sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Hakim An-Naisaburi Abu Abdillah dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, dengan beliau membuat komen ataupun beliau membuat penilaian terhadap hadis ini. Beliau berkata lagu mana sanad hadis ini adalah sahih. Dalam riwayat Imam Abu Daud dan selainnya menggunakan lafaz wa bi Muhammadin rasula. Ada wa bi Muhammadin rasula. Ini wa bi Muhammadin nabiyya. Gabung belaka pun tak apa dua-dua. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dianjurkan untuk menggabungkannya dalam bacaan, iaitu lafaz nabiyyan wa rasula. Tetapi kalau direngkaskan dengan salah satunya, bererti telah mengamalkan hadis. Kalau baca nabiyya saja pun dapat dah, rasula saja pun dapat dah. Tapi comel kita gabung belaka kedua-dua. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kalau kita kata nabiyya saja pun apa, rasulah saja pun apa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Okey, yang ketiga, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Sama ada kata nabiyya saja, rasulah saja, ataupun gabung di antara nabiyyan wa rasulah. Jadi untuk malam ni sini dululah. Jadi insyaAllah kita sambung balik rasanya lepas daripada raya pula. Lepas raya pula. InsyaAllah sambung balik lepas raya. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan semoga kita dapat sama-sama dapat amalkan dari apa yang kita bincang pada malam ni. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وفقنا لما تحبه وترضاه، وفقنا لما تحبه وترضاه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.